Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita diberikan kelapangan masa dan nikmat kesihatan untuk kita sama-sama berada dalam rumah Allah ini, dalam satu majlis ilmu yang mana saya kira satu program yang dianjurkan oleh pihak pengurusan masjid, yang mana mereka tidak menyempitkan skop masjid itu bukan sekadar untuk kita menimba ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu yang berlaku di persekitaran kita lah, khususnya kawasan yang kita tinggal sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya nak melanjutkan perkongsian saya pada tengah hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul Niza bin Nordin dari Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Petaling. Saya di Petaling ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dikirakan tempoh saya di Petaling ni lama tuan-tuan. Agak lama, lebih 10 tahun saya di Petaling dan berkhidmat di ADK Daerah Petaling. Dalam tempoh tersebut banyak perkara ataupun projek-projek khas yang dilaksanakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan di daerah Petaling ini, khususnya di kawasan PJS 1 sehingga PJS 10. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kawasan ini, kawasan PJS 1 hingga PJS 10 ini merupakan satu ketika dulu kalau kita sebut Taman Medan, kalau kita sebut Taman Datuk Harun, kalau kita sebut Desa Mentari, dan kalau kita sebut sebahagian daripada kawasan-kawasan Bandar Sunway ini menjadi tempat tumpuan kepada mereka-mereka yang mengguna ataupun menagih dadah. Tetapi kalau kita lihat saban hari, saban tahun, pelbagai usaha yang telah dilaksanakan, sama ada secara individu ataupun secara silo AEDK sendiri, dan kita berkolaborasi juga dengan banyak jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang ada, maka kita boleh lihat impak daripada apa yang kita laksanakan dan kesan ataupun kes-kes yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah semakin menurun. Jika saya boleh sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan, anggaran kalau kita lihat daripada tahun 10 tahun dulu, kalau 10 tahun dulu sekitar tahun 2012 2013, kita boleh lihat jumlah kes penagih dadah di daerah Petaling ini lebih daripada 2,000 orang, lebih daripada 2,000 orang, yang mana 2,000 orang itu setiap bulan dikehendaki hadir melaporkan diri di pejabat AEDK daerah Petaling untuk kita berikan kaunseling, untuk kita buat program dan sebagainya. Tetapi sekarang ni tuan-tuan, saya ambil yang berakhir 31 hari bulan Disember 2022, maksudnya kita ambil yang sebulan lepas. Jumlah terkini penagih dadah yang ada di daerah Petaling berjumlah 1,279 orang. Maksudnya pengurangan lebih daripada 50%. Pengurangan ini tuan-tuan dan puan-puan bukan disebabkan oleh kurangnya tangkapan ataupun kurangnya operasi penguatkuasaan dan sebagainya. Untuk operasi bukan setakat AEDK sahaja, rakan kita PDRM sangat komited untuk melaksanakan operasi. Saban hari dilaksanakan operasi, op sarang, macam-macam operasi yang dia buat setiap hari. Dan sama juga dengan AEDK, kita juga melakukan pemujukan, kita buat outreach, kita buat omnipresent, kita berjumpa dengan mereka yang memerlukan perkhidmatan AEDK. Kita mencari mereka, kita memujuk mereka untuk mendapatkan perkhidmatan dengan AEDK.
Jadi hasil daripada pemujukan itu, intervensi yang kita buat dan kerjasama bersama dengan komuniti yang kita buat, alhamdulillah penurunan kes itu nampak. Nampak daripada 2000 lebih dan sehingga ke hari ini berakhir 31 Disember 2022 sejumlah 1279 orang sahaja. Walaupun begitu, kalau kita lihat pada jumlah ni tuan-tuan, kalau di Selangor lah, kalau kita nak kira dengan nisbah penduduk kita 6 juta lebih, penduduk Selangor. Penduduk Petaling lebih daripada 2 juta penduduk Petaling sahaja. Kita masih berada di tahap yang rendah kalau nak dikirakan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Tetapi tak semestinya kita berada di tahap yang rendah tu kita dah selesa dan kita dah stabil. Tidak. Sebab dadah ni tuan-tuan, orang akan bercakap berkenaan dengan dadah, orang akan mencari AEDK, orang akan mencari pusat pemulihan dadah apabila ahli keluarganya terlibat dengan dadah. Pada ketika itu baru kita mula memikirkan dekat mana kita nak cari orang yang boleh membantu merawat penagih dadah. Tetapi kita tak fikir adakah program-program kesedaran penyalahgunaan dadah, program-program pencegahan itu yang sepatutnya kita ambil maklum dahulu. Satu inisiatif yang baik yang dibuat oleh pihak pengurusan masjid pada hari ini, dengan menjemput kami untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan dadah. Orang kata tuan-tuan, kalau dah terlibat dengan dadah ni, tadi saya sempat bercakap dengan seorang jemaah pakcik pesara askar, katanya dah pension. So ada yang mana-mana yang dah terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, walaupun dia bekerja baik macam mana pun, tapi rekodnya nanti bila dia dah ditamatkan perkhidmatan dan sebagainya, susah untuk nak mengembalikan kepercayaan kepada orang. Jadi AEDK, tugas kami tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat kita membantu dan merawat pulih mereka yang terlibat dengan isu penyalahgunaan dadah, tetapi program-program pencegahan seperti ini juga patut diberikan penekanan dan dititik beratkan. Tuan-tuan, kalau kita tengok isu yang berlaku dalam negara kita, tak ada isu yang kita boleh kaitkan dengan dadah ni yang boleh memberikan kesan positif. Semuanya kesan negatif. Bila sebut pasal dadah tuan-tuan, tak ada orang cakap baguslah, tidak. Kalau kita berjumpa dengan orang yang dah berjaya keluar daripada masalah dadah ni tuan-tuan bertanyalah dengan mereka betapa sengsaranya mereka nak keluar daripada masalah penyalahgunaan dadah. Sangat-sangat sukar. Walaupun mereka dah pulih, mereka dah berjaya pulih dengan dibantu oleh pelbagai faktor lah, AEDK sendiri, rakan-rakan NGO kita turut membantu dan sebagainya. Tetapi kita kena melihat betapa sengsaranya mereka nak keluar daripada masalah penyalahgunaan dadah. Saya di AEDK Petaling tuan-tuan, 2010, 2011, 2012 sampai 2014, lebih kurang 4-5 tahun saya berada di unit rawatan dan pemulihan. Ramai rakan-rakan khususnya di Sementari, Taman Medan, Taman Datuk Harun ataupun PJS 1 sampai PJS 10 lah, ramai yang terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, dan ramai saya dah berjumpa dengan mereka. Kita tengok macam mana keluarga mereka porak-poranda dan sebagainya. Dan hari ini, walaupun mereka dapat mengekalkan kepulihan, mereka dapat keluar daripada masalah penyalahgunaan dadah, tetapi jiwa mereka ni tuan-tuan masih takut dengan benda tu, takut relapse ataupun jatuh kembali. Yang itulah yang menjadi satu cabaran besar kepada mereka yang dah terlibat dengan dadah dan nak keluar daripada masalah penyalahgunaan dadah. Jadi kita tuan-tuan yang belum terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, paling penting adalah kita kena ada ilmu. Ilmu tuan-tuan, kalau saya nak bercerita pasal dadah, saya nak sebut pasal satu-satu dadah jenis opiat, dadah jenis methamphetamine, amfetamin, psychedelic dissociatif dan sebagainya, tak cukup di ruang ni tuan-tuan. Dan sekarang ni pun kita maklumat di hujung jari. Tuan-tuan klik je kat situ methamphetamine, dia cerita habis apa itu methamphetamine. Tuan-tuan klik dekat situ opiat ataupun heroin, dia cerita apa itu opiat dan heroin. Dia boleh cerita dengan detail maklumat di hujung jari. Tapi kalau kita nak berkongsi dalam suasana yang macam ni, saya lebih nak berikan penekanan kepada tuan-tuan ilmu yang mungkin tuan-tuan tak boleh tengok, tuan-tuan tak boleh cari dalam Google, yang mungkin tuan-tuan tak boleh tengok dalam internet, mungkin tak ada kat situ. Inilah satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Satu perkara yang dinamakan institusi keluarga. Banyak yang kita jumpa yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dadah ni tuan-tuan, selain daripada faktor pengaruh rakan,
ajakkan kawan dan sebagainya. Institusi keluarga juga penting. Kalau institusi keluarga kita tak kuat, mungkin kita sendiri sebagai ibu, saya pun mempunyai anak tuan-tuan, saya mempunyai 3 orang anak lelaki. Saya lagi takut ni tuan-tuan. Saya duk bercakap dengan tuan-tuan, saya duk berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, saya pergi ke sekolah, saya pergi ke tempat kerja, saya pergi ke IPTA, IPTS, banyak tempat yang saya pergi menyampaikan perkongsian-perkongsian seperti ini. Dan saya juga ada cabarannya, perlu mendidik 3 orang anak lelaki tuan-tuan yang sedang membesar. Ya? Pun cabaran juga untuk saya. So kita sama-sama ambil cabaran tersebut untuk kawal dulu dalam rumah kita. Kalau kata dalam rumah kita, kita boleh mengenal pasti siapa kawan anak kita. Kalau malam dia balik lambat, dia pergi ke mana. Saya tuan-tuan, anak saya yang sulung tingkatan 2, saya ikut dia naik LRT. Saya rumah di UK Perdana, Bukit Antarabangsa. Saya ikut dia naik LRT daripada stesen Wangsa Maju sampai ke stesen KLCC. Dia turun, dia jumpa kawan dia dekat KLCC. Okey, kita tahu kawan dia siapa, kawan sekolah dan sebagainya, mak ayah dia siapa. Saya pusing balik, saya naik balik LRT, saya turun balik dekat Wangsa Maju, saya ambil kereta, saya balik. Nampak macam kerja bodoh dekat tuan-tuan. Tapi kita nak tengok sejauh mana apa yang anak kita buat dekat luar, apa yang dia buat. Sebab ancaman-ancaman macam ni lah tuan-tuan, kami agensi-agensi penguatkuasa ni tiba-tiba didatangi dengan ibu dan ayah. Anak saya baru tingkatan 1, baru tingkatan 2 dah mula merokok, dah mula hisap itu, mula hisap ini. Apa perasaan kita tuan-tuan kalau kita mendengar benda yang macam tu? Saya sangat-sangat touching bila saya mendengar datang parent, datang mak ayah yang datang bagi tahu anak dia dah mula merokok dan dah mula dah ke arah nak menggunakan bahan ataupun penyalahgunaan dadah. So kita sebagai mak ayah, apa kita nak buat ni tuan-tuan? Kami di ADK pun, kalau kita ada sejenis, contohlah saya katakan, okey, ini vaksin untuk dadah. Okey, puan ambil vaksin ni, puan cucuk ke anak puan, insya-Allah esok dia akan pulih dah, dia tak isap dadah dah, dia tak isap rokok dah. Senang tuan-tuan. Senang. Tapi tak ada medium itu, tak ada langkah itu untuk kita nak bagi dia keluar ataupun dia terus pulih daripada masalah penyalahgunaan dadah. Kita, keluarga kita insya-Allah kita mampu tuan-tuan. Yang ada dalam rumah kita tu kita mampu kawal. Tapi kalau tuan-tuan nak kawal jiran sebelah, tak mungkin. Saya cakap dengan tuan-tuan, jujur saya cakap tuan-tuan, kalau tak ada AEDK ni, kalau saya tak ada kad kuasa AEDK tuan-tuan, saya sendiri tak berani nak menegur jiran sebelah rumah. Orang sekarang ni tuan-tuan, silap hari bulan tuan-tuan tegur, tuan-tuan peganglah lesen KRT ke, lesen apa pun. Kalau tegur ni pun kadang-kadang kena ada teguran yang betul-betul orang kata yang boleh diterima. Silap-silap zaman sekarang ni, silap tegur, kita yang kena tuan-tuan. Ada kawasan-kawasan dia, saya tak nak sebutlah kawasan-kawasan mana, keretanya digores dan sebagainya. Sedangkan langkah dia bagus, tindakan yang dia buat tu dah cukup bagus. Kita daripada PJS 1 sampai PJS 10 ni tuan-tuan, dia punya community empowerment dia, saya salute lah tuan-tuan. Saya tak nak sebut kawasan mana, semua hebat. Daripada PJS 1 sampai PJS 10, KRT-nya bagus. Orang kalau orang luar dia datang kat sini, dia nak cari siapa leader kat kawasan ni. PJS 1 sampai PJS 6, masuk PJS 7 sampai PJS 10. Siapa leader kat kawasan ni? Kita nak sebut leader pun susah tuan-tuan. Nak cari ketua kampung, siapa kita nak sebut ketua kampung? Kami mencari rakan-rakan strategik kami, partnership kami dengan komuniti. Kami mencari KRT, kami mencari ketua-ketua blok, kami mencari NGO-NGO yang aktif di kawasan ni untuk kita berkolaborasi mengadakan apa-apa sahaja program penyalahgunaan dadah dan pencegahan dadah. Sebab macam saya katakan tadilah, kita mampu kawal dalam rumah kita saja. Yang ada dalam rumah kita, kita mampu kawal insya-Allah. Tapi luar daripada rumah kita, kalau kita tak bersatu tuan-tuan, kita tak mampu nak kawal. Saya ulang lagi sekali, kalau tak ada lencana AEDK ni tuan-tuan, saya pun tak berani nak menegur tuan-tuan. Saya pun tak berani nak menegur. Takut nanti dia swing kat kita balik tuan-tuan, susah. Dan kami di AEDK, kita ada sedikit orang kata perbezaan lah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Kita agensi utama berkaitan dengan rawatan dan pemulihan. Kita nak bantu mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Hubungilah kami. Kita ada hotline dia, Thailand talian hotline yang akan saya bagi sebentar nanti. Hubungilah kami, carilah kaunselor-kaunselor kami untuk kita bantu tuan-tuan dan tuan-tuan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan dadah. Saya salah seorang penerima talian hotline AEDK. Kalau hotline AEDK tu nombor dia 24 jam, dia satu Malaysia, dia boleh call. Saya salah seorang penerima talian tersebut. Macam-macam isu yang pelik-pelik yang kita terima tuan-tuan, terutama hari tu yang berkaitan dengan COVID.
Bila dalam Covid, sebelum Covid tak hisap dadah, lepas Covid hisap dadah. Kenapa? Tekanan, pressure dan sebagainya. Itu kita tak nafikan lah. Kita tak pernah termimpi tuan-tuan nak dikurung dalam rumah. Kita tak pernah termimpi nak pakai mask dan sebagainya. Tapi ujian Allah untuk Covid kepada kita, so kita terimalah. Ada yang positif, ada yang baik dan ada yang buruk. Saya pun jumpa juga kawan-kawan ada yang rakan-rakan yang dulu dia senang, tapi lepas Covid dia susah. Ada yang rakan-rakan dulu dia susah, tapi lepas Covid dia senang. Ada yang sebelum Covid dia berniaga, lepas Covid dia dah tak berniaga dah. Ada orang lain pula, rakan yang lain sebelum Covid dia tak berniaga, tapi lepas Covid dia buka perniagaan lagi besar. Itu hikmah dia tuan-tuan. Samalah juga macam ADK, kami menerima panggilan-panggilan ni tuan-tuan, macam-macam panggilan. Kadang-kadang kita pun nak membantu mereka menyelesaikan isu itu untuk keluar daripada permasalahan dadah pun sukar tuan-tuan. Sebab kita bercakap dalam telefon, tapi kita cuba bantulah. Kita cuba bantu. Saya pernah bercakap sampai 1 jam tuan-tuan dalam telefon. 1 jam saya bercakap, saya pun tak kenal dia siapa. Seorang perempuan mengadu pasal suami dia sekian. 1 jam tuan-tuan. Macam-macam idea yang kita bagi. Dan manusia ni tuan-tuan, bukan kata masalah dadah saja. Apa-apa masalah, kalau orang boleh mendengar masalah kita, dia akan rasa happy sikit. Dia akan rasa macam orang kata ringan sikit. Kalau kita tengok dalam filem, kalau kita tengok dalam movie pun kan, duduk tepi bukit, dia jerit kuat-kuat. Dia nak melontarkan dia punya masalah dia. So macam itulah. So sekiranya ada yang masalah-masalah berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah ataupun apa-apa yang mungkin tuan-tuan rasa dalam komuniti tuan-tuan, masyarakat tuan-tuan, jiran tuan-tuan, ahli keluarga tuan-tuan, boleh hubungi talian hotline kita. 1-800-22-2233. Nombor saya dekat belakang. 1-800-22-2233. Ada yang jenis suka berWhatsApp pun boleh juga, 019-626-2233. Ataupun tuan-tuan boleh Google je hotline ADK. Dia naik semua nombor hotline ADK dekat situ. Sebab kita nak bagi rawatan dan pemulihan. Kita tak nak orang kata tangkap. Istilah-istilah tangkap ni bukan satu penyelesaian. Tapi kita nak membantu memulihkan. Bila kita bantu memulihkan, saya boleh orang kata boleh tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau kata kita ambil 10 orang mereka yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dengan ADK ni, kalau kita bagi dia buat gotong royong tuan-tuan, 10 orang ni buat kerja lebih hebat daripada 20 orang penduduk tu sendiri. Ni pernah diakui dah di Taman Medan. Dia kata kalau panggil budak-budak ADK buat gotong royong, dia kata 10 orang pun dia buat cantik. Tapi orang kampung sendiri pun belum tentu boleh buat macam tu. Sebab anugerah yang Allah Ta'ala bagi pada mereka tuan-tuan, mereka gunakan ke arah yang tak betul. Mereka memilih jalan yang salah. Tapi hakikatnya otak dia tuan-tuan, subhanallah, cukup hebat tuan-tuan, otak-otak orang yang menagih dadah ni. Kalau tuan-tuan boleh berjumpa ke, tuan-tuan boleh bersembang ke apa semua kan, mereka lah orang yang paling bijak dan orang yang paling hebat sekali. Tapi sayangnya akal yang diberikan tu disalahgunakan. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, yang mana yang dah boleh keluar daripada masalah penyalahgunaan dadah ini, memang mereka boleh membuktikan keberjayaan mereka tu boleh sampai ke tahap yang kadang-kadang orang normal pun tak boleh sampai macam dia orang. Hebat tuan-tuan. Anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Okey. So berbalik kepada tadi, yang saya kata yang pertama sekali adalah peranan kita sebagai ahli keluarga dalam rumah tersebut. Kalau kita boleh mengawal ahli keluarga dalam rumah kita, insya-Allah kita okey tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kecil tuan-tuan bukan kata dah umur dah 12 13 baru kita nak mula buat pemantauan, takut terlambat. Budak sekarang tuan-tuan, saya zaman yang orang kata awal-awal 80-an lah kelahiran. Baru mencecah 4 series ni kan. So zaman saya dulu mungkin berbeza tuan-tuan. Zaman anak kita yang zaman lahir tahun 2000 ni, 2000 ke atas ni, dia lain tuan-tuan. Saya ingat dulu, saya umur 17 18 nak buka table PC pun takut meletup. Zaman dulu, zaman sekarang 7 tahun 8 tahun dah mula menggunakan tab, dah boleh slide macam ni, hujung-hujung jari macam tu. Itu beza dia. So kita juga memerlukan ilmu ataupun orang kata pengetahuan yang tinggi untuk nak berhadapan dengan isu-isu ini. Cek beg sekolah anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan. Dalam beg sekolah anak, kita kena pastikan kita tahu apa yang kita beli. Saya ambil tahu setiap benda yang beli. Memanglah biasanya kita orang lelaki dan tuan-tuan, ibu lah kan, mak dia lah yang banyak ambil tahu. Tapi kita ni ambil tahu jugalah sedikit sebanyak. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cek beg sekolah anak tuan-tuan. Terutama yang sekolah rendah ni tuan-tuan. Tuan-tuan cek, tuan-tuan tengok apa yang ada dalam beg sekolah dia. Kalau yang bukan yang tuan-tuan beli, tuan-tuan cuba tanya dia, ini ambil mana?
Biasanya dia akan jawab dua benda tuan-tuan. Dua benda dia akan jawab. Yang pertama dia akan jawab kawan bagi. Yang kedua dia akan jawab dia jumpa. Itu biasa. Nampak tak? Daripada peringkat rendah lagi, dia dah boleh ada satu pengaruh yang dinamakan ni, pengaruh rakan ni. Yang ni yang kuat ni. Pengaruh rakan ni yang kuat. Anak saya yang nombor 2 tu, suka main bola petang-petang, balik pada sekolah agama. Main bola dalam kawasan sekolah. Ustazah pun kata tak apalah, bagilah dia orang main bola kat sini sebab dia orang dalam pagar kawasan yang tertutup apa semua kan. Nanti tak balik rumah dah terus tak boleh nak main apa semua dah. Macam tu lah tu. Bila dia berminat dengan aktiviti-aktiviti yang macam tu, secara automatik dia akan ada kawan. Bila ada kawan, kalau dapat pengaruh yang baik, alhamdulillah lah. Tapi sekiranya dapat pengaruh yang tak baik, pengaruh yang jahat, maka kitalah yang akan menanggung akibat dia nanti, tuan-tuan. Yang kedua, community empowerment, mendaya upaya community. Untuk pencegahan dadah ataupun untuk kita, kalau kita nak cakap ayat menghapuskan ke apa semua itu mungkin terlalu jauh. Saya tak nak sebut sampai terlalu jauh sangat. At least kita dah boleh mengawal, selaras dengan hasrat JDK, dadah terkawal 2025, kita boleh mengawal kawasan tersebut ada rondaan pihak berkuasa, kawasan tersebut KRT-nya aktif, persatuan penduduknya aktif, adakan program-program pencegahan. Hubungi kami, tuan-tuan. Hubungi saya bersama dengan tim-tim saya di ADK Daerah Petaling, di unit pencegahan dan kesedaran awam. Saya alu-alukan, tuan-tuan, kita boleh bekerjasama untuk adakan apa sebarang program pencegahan dadah. Tuan-tuan nak buat aktiviti bersama dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya, insya-Allah kita boleh buat. Kita boleh selitkan dengan elemen pencegahan dadah. Orang sekarang, tuan-tuan, kalau sebut nak dengar ceramah, susah. Saya sendiri pun 20 minit, 30 minit je kita boleh dengar ceramah dengan baik. Ni macam ni saya tak tahulah, tuan-tuan. Kalau harap-harap tuan-tuan boleh pinjamkan sekejap lah telinga tuan-tuan untuk mendengar saya nak share dengan tuan-tuan ni. Biasanya elemen ceramah ni orang kata last choice lah. Kita dah buat last choice. Kita kena gunakan kaedah-kaedah lain. Kalau penceramah tu okey, penceramah tu boleh menarik perhatian audien, insya-Allah orang boleh mendengar dengan baik. Tapi kalau penceramah pun bahasa sekarang ni orang kata krik-krik, tuan-tuan, memang susah lah. So carilah kami, insya-Allah kita boleh adakan apa-apa sahaja program yang berkaitan dengan pencegahan dadah, khususnya di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Berskala kecil pun tak apa, 30 orang, 50 orang pun kita boleh buat, tak ada masalah. Tak perlu nanti beratus-ratus, beribu-ribu orang macam masjid macam ni, tak perlu. Berskala kecil pun insya-Allah, sekiranya jadual tu ada kelapangan, ada masa untuk kita boleh aturkan, insya-Allah kita boleh turut serta. Community empowerment. Apa itu community empowerment, tuan-tuan? Pendaya upaya community. Kalau community itu boleh didayakan dengan baik, insya-Allah kawasan kita akan selamat. Kita tengok COVID, tuan-tuan. Kenapa COVID satu Malaysia, satu dunia boleh ikut. Kita bawa handphone ni pergi ke sana ke sini, nak masuk kena scan, pakai mask apa semua boleh ikut. Tapi orang tak nampak pun COVID tu dekat mana. Sebab kita bersatu. Kita bersatu daripada bawah sampai ke peringkat atas. Kita bersatu, semua takut dengan penanganan COVID. Satu ketika dulu nampak ambulan lalu pun kita dah takut. Diviralkan, petugas kesihatan masuk dalam kedai pun orang dah lari, orang dah pulaukan petugas kesihatan. Sebab apa? Takut dijangkiti COVID. Sampai macam tu kita punya takut. Yang kedua, kalau tuan-tuan ingat iklan-iklan HIV dulu, HIV dan AIDS. Kita ni, saya zaman-zaman kecil-kecil dulu, takut HIV dan AIDS, nak salam pun takut dan sebagainya. Tapi adakah HIV dan AIDS itu berjangkit melalui sentuhan dan sebagainya, perkongsian makanan, perkongsian sudu, cawan dan sebagainya? Tapi kenapa kita benda tu boleh lekat dalam otak kita sampai ke hari ini? So kita cuba, tuan-tuan, kita buat penyalahgunaan dadah ni, kita takut macam tu. InsyaAllah saya yakin kita semua boleh ada satu faktor resilient, faktor daya tahan yang kuat untuk kita bebas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Jangan kita anggap, tak apalah, dadah ni tak ada kena-mengena dengan aku lah. Dadah ni tak apa, tak ada masalah, ini dadah, ini ganja je pun. Jangan, tuan-tuan. Banyak saya jumpa, tuan-tuan, ganja je. Isap apa? Ganja je. Kat belakang tu, ganja je. Dia tambah je. Bila tambah je ni maksudnya, tak serius lah benda tu. Ganja je. Taman Medan, tuan-tuan, saya punya klien metadon. Kalau tuan-tuan pernah dengar metadon, rawatan terapi gantian metadon, dia adalah sejenis program harm reduction, pengurangan kemudaratan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana KKM bagi sejenis dadah gantian ataupun kita sebut ubat lah, dadah gantian ini kepada mereka yang penagih-penagih opiat bagi metadon.
Bila kita buat sesi kaunseling, ada seorang klien saya ni, hamba Allah ni, dia kata, bila saya minum metadon, saya dah tak isap fit lagi dah. Fit serbuk putih, ada contoh kita bawa kat belakang tu. Bukan nak jual tuan-tuan, nak tunjuk, bukan nak promosi, just nak tunjuk untuk tuan-tuan kenal benda-benda ni supaya jangan ada dalam rumah kita. Okey, dia kata saya sejak saya minum metadon ni, saya dah tak ada lagi dah, tak guna-guna fit semua tak ada dah. Tapi dia kata saya guna ais, saya beralih kepada ais. Ais tu methamphetamine. Yang serbuk yang macam kaca-kaca halus tu ada dekat belakang, tuan-tuan boleh tengok, boleh berkenalan dengan ais. Kenal untuk ilmu tuan-tuan, bukan kenal untuk mencuba. Okey, so dia kata dia dah tak isap opiat dah, dia tak guna fit, tapi dia guna ais. Ais tak ketagih cik, dia cakap ais tak ketagih tuan, ais okey, ais tak ketagih. Itu satu ketika dulu, 10 tahun dulu. Lepas pada tu tak lama tuan-tuan, 1 hingga 3 tahun je, yang kata ais tak ketagih tu, dia dah tinggalkan heroin, dia dah tinggalkan opiat, dia duk isap ais pula sampai ke hari ni. Syabu lah. Ais tu syabu, ais, sejuk, batu, methamphetamine, tu benda yang sama lah. Benda yang sama. Itu bahasa-bahasa dia. Ada lagi, dia banyak coding-coding dia, bahasa-bahasa lagi dia banyak. Bahasa-bahasa dia. Itu konon-kononnya, tak apalah, isap ais je. Ais ni tak ketagih, tak macam fit. Kalau fit memang dia tak boleh tinggal apa semua kan. Tapi akhirnya apa jadi? Samalah macam kita tengok orang yang menyalahgunakan ganja. Saya gunakan ayat menyalahgunakan ganja. Bila dia salah guna tuan-tuan, kita ni apa saja pun, kalau kita salah guna, kita tak kawal, gula pun jadi penyakit, garam pun jadi penyakit bila kita salah gunakan benda tersebut. Tapi kalau ada diakui oleh pegawai perubatan, ada kajian-kajian saintifik yang boleh membuktikan, kita ikutlah, kita tengoklah. Tetapi sehingga ke hari ini, bila kerajaan kita masih lagi dalam proses untuk nak mencari kemudaratan ataupun kebaikan, mana yang lebih, mudaratnya lebih ke kebaikannya lebih. Kalau mudaratnya lebih, kita tolak tepi dululah. Kalau kebaikannya lebih, kita terima. Sama macam ketum. Saya orang Kedah tuan-tuan, kalau saya balik kampung tuan-tuan, pokok ketum belakang rumah ni biasa, dia panggil ketum ayam. Ketum ayam, daun ketum ayam. Tak tahulah ketum tu ayam suka makan ke, saya tak tahu macam mana. Ketum ayam. Ketum ayam ni dia punya urat dia berwarna hijau. Kalau ketum yang merah tu yang piau, urat yang warna merah tu piau. Ketum ni pun satu juga tuan-tuan. Dia mulalah keluarkan firman, keluarkan hadis ke apa kan. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan dan sebagainya. Kalau saya salah tolong maafkan. Okey, maksudnya Allah jadikan, betul lah kejadian Allah Ta'ala jadikan benda tu. Tapi kenapa disalahgunakan? Kalau kita tengok orang dulu-dulu tuan-tuan, ini diceritakan oleh orang-orang tua-tua lah. Sehelai daun ketum ataupun 2 helai daun ketum, dibuang urat-urat yang tengah, direndam dalam cawan air panas, minum. Boleh mengusahakan berekar-ekar tanah. Bukan setiap hari tuan-tuan. Mungkin dia minum seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dia minum macam tu. Untuk tujuan apa? Menyihatkan badan. Macam kita minum tonik, macam kita makan suplemen, apa-apa produk-produk suplemen lah kan, macam tu je. Tapi sekarang ni tuan-tuan, orang sekarang minum ketum, pagi sebotol, tengah hari sebotol, malam sebotol. Tak kena sehari 3 botol, tak boleh buat kerja, badan dah mula sakit urat. Itulah yang dikatakan penyalahgunaan ketum. Saya tak nak cerita panjang berkenaan dengan isu ataupun akta yang berkaitan dengan ketum. So tak sesuai untuk platform ni untuk saya nak terangkan dengan lebih lanjut. Tapi saya bagi gambaran saja kepada tuan-tuan, itulah isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang asalnya dikatakan memberikan manfaat, akhirnya memberikan kemudaratan yang lebih kepada diri dia. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau di sebelah Kedah tuan-tuan, ini bukan cerita ni, bukan nak suruh tiru tuan-tuan campur dengan macam-macam bahan. Macam-macam dia campur. Kata campur dengan ubat batuk lah, Coca-Cola lah, apalah ubat, macam-macam ubat nyamuk semua dia campur. Realitinya kita tak boleh minum, benda tu pahit. Nak minum macam mana? Tapi bila disebabkan ketagihan, yang pahit tu yang jadi sedap tau. Yang tu yang jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan isu ketum bukan kata di kampung-kampung dah, di bandar pun banyak dah tuan-tuan. Di bandar pun dah banyak. So saya letakkan ayat dekat depan tadi, penyalahgunaan. Itu yang kita kena tengok. Bila disebut salah guna, ini yang menjadi masalah. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya
adalah mereka-mereka ataupun rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita yang terlibat dengan perkara-perkara ini, salah guna bahan ataupun dadah dan sebagainya, hubungilah kami, jumpalah dengan kami. Walaupun saya tak boleh bagi satu orang kata jaminan yang konkret lah, datang EDK confirm dia pulih lah, tidak semudah itu tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada ikhtiar dan kita ada usaha untuk membantu memulihkan mereka. Sebab benda ni kalau tak dikawal, kalau kita tak bagi rawatan awal tuan-tuan, apa caralah, apa saja rawatan lah, sama ada menggunakan rawatan medikal ke, rawatan psikososial ke, psikospiritual ke, apa saja, kalau kita tak bagi rawatan, benda ni akan semakin menular dan terus menular sampai akan memberikan akibat yang buruk, bukan saja kepada kita, keluarga kita habis, semua negara apa semua habis. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Kalau di Petaling tuan-tuan, kalau nak cerita bab pelajar sekolah ni, kalau sebut pelajar sekolah ni, kami akan laksanakan ujian saringan urin kepada pelajar sekolah menengah. Boleh dikatakan kita cuba untuk pergi ke semua sekolah menengah, tetapi Petaling ni terlalu banyak sekolah tuan-tuan. Sekolah menengah dan sekolah rendah, untuk kedua-dua PPD ni kita ada lebih daripada 200 sekolah. 200 sekolah tuan-tuan, setahun pun kita ada 365 hari. Kalau 200 tu kami nak pergi semua tuan-tuan, separuh tahun pergi sekolah je lah, tak boleh buat kerja lain lah. Terlalu besar daerah Petaling ni. Untuk tahun 2022 saja kita dah pergi lebih kurang 34 buah sekolah. 34 buah sekolah tuan-tuan yang kita laksanakan ujian urin. Purata lah, sekitar satu sekolah lebih kurang 20 ke 30 orang lah yang kita mampu laksanakan ujian urin. Dan ada yang positif tuan-tuan, ada yang positif. Bila ada yang positif tu, biasanya sekolah ni dia peringkat sekolah ni dia tak main heroin, dia tak main morfin. Dia biasanya ganja ataupun kalau yang lebih sikit syabu. Tapi dia akan bermula dengan ganja. Bila kita buat soal selidik balik, kita tanya balik, kita panggil parent dia, kita panggil mak ayah dia, kita buat sesi dengan parent dia. Yang pertama, of course dia akan bermula dengan rokok. Itu nombor satu lah, dia akan bermula dengan rokok. Yang kedua, kita bila kita tanya lagi dengan lebih dalam, ada dekat situ sedikit elemen keruntuhan keluarga. Maksudnya mungkin mak dan ayah tak duduk sekali, mak dan ayah berpisah ataupun bercerai. So ada elemen-elemen itu. Maka hasilnya anak ini akan mula mencari benda yang dia rasa senang. Bila nak cari benda yang senang, dia akan cari kawan. Bila dia cari kawan, kawan bagi, kawan suruh cuba, kawan suruh try, dia pun cuba. Akibatnya dia pun turut terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Yang ni yang bahaya. Yang ni yang sangat-sangat bahaya. Itu yang kita tahu tuan-tuan. Yang real kita nampak dalam bentuk dadah. Mungkin ganja dia ambil, dia kena balut, apa semua dia kena hisap. Ini yang vape, apa cerita? Yang hisap vape? Parah orang hisap vape tuan-tuan. Okey, hisap vape tu saya tak nak sebutlah salah ke tak salah ke, sihat ke tak sihat, tuan-tuan fikir sendirilah kan. Dia punya mudarat ataupun kebaikan daripada perkara tersebut. Cuma yang saya nak tekankan, sekiranya kandungan liquid itu dicampur dengan bahan-bahan yang terlarang ataupun bahan-bahan dadah, maka vape yang kita hisap tu pun jadi dadah, akan positiflah urin kita. Tapi kalau tuan-tuan pastikan liquid yang kita beli itu memang tidak mengandungi bahan terlarang, tidak mengandungi dadah, pada saya sekadar tuan-tuan hisap vape je lah, tak ada masalah lah kat situ. Masalah kesihatan, masalah apa, itu cerita lain lah. Tapi mana yang bercampur ni, yang bercampur dengan bahan-bahan yang lain ni. Bulan lepas kita terima satu kes daripada Shah Alam, yang berkaitan dengan kolej-kolej kemahiran lah, datang bawa 2 orang, seorang positif, seorang tak positif. Yang tak sangkut ni, yang tak sangkut urin ni adalah pemilik vape. Vape tu dia punya, tapi dia tak sangkut. Kawan dia ni hisap vape dia, kawan dia yang sangkut. Kawan dia yang sangkut. Nampak? Dia punya vape tapi dia tak sangkut, kawan dia pula yang sangkut. Datang daripada jauh belajar kat sini, tiba-tiba sangkut. Hisap vape. Tanyalah saya, vape sangkut ke? Vape sangkut ke? Itulah huraiannya. Vape tu kalau lah saya rokok pun tak hisap, vape pun saya tak hisap, saya tak tahu nak cerita macam mana kan. Saya tak tahu nak sebut feel dia tu macam mana, saya tak tahu. Tapi orang kata bahasa mudah lah, kalau kata kita beli vape tu perisa strawberry yang tak ada campur dengan nikotin ke apa-apa bahan terlarang, langsung dadah apa semua tak ada, kita rasa strawberry je lah, itu je lah kot kan, itulah kot rasanya. Tapi kalau kita ambil benda tu, kita tahu benda ni mengandungi kandungan dadah dan kita campurkan dalam vape kita,
Maka yang salahnya adalah ubat dadah yang dicampur itulah yang akan mengakibatkan urin kita positif. Sama macam orang minum ketum. Orang minum ketum, dia kata minum ketum urin tak sangkut. Betul. Dalam ketum mana ada opiat, mana ada metafetamin, mana ada amfetamin. Tapi kalau dia campurkan dalam kandungan ketum tu, dalam botol air ketum dia campur buat batuk banyak ni, balance ni semua dia campurkan air ketum, silat-silat boleh juga sangkut opiat, sebab kandungan buat batuk mungkin mengandungi opiat, akan positif opiat. Dia masalah dia salah guna, dan bila salah guna ni dia campurkan dengan bahan-bahan terlarang, ini yang menjadi masalah. Ini yang kita kena ambil tahu tuan-tuan, sangat-sangat kena ambil tahu. So peranan sebagai anggota komuniti ahli masyarakat macam saya sebutkan tadi, untuk community empowerment, mendaya upaya komuniti, kita sebarkanlah seluas-luasnya dalam platform masjid ke, surau ke, tempat kerja ke, mana-mana saja tuan-tuan dan puan-puan, cuba sebarkan isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Sebarkan dalam masyarakat kita supaya mereka faham dan mereka jijik untuk nak menggunakan dadah. Dan kalau sebut dadah ni tuan-tuan, jangan ingat dadah ni Mak Fit yang duduk kat tepi longkang tu, yang main cucuk-cucuk, main jarum-jarum tu je dadah. Bukan tuan-tuan. Apa sahaja yang ada dalam jadual kedua atas dadah berbahaya tu, itulah yang dikatakan dadah. Termasuklah ganja ke, heroin ke, morfin ke, methamphetamine ke, tetrahydrocannabinol, THC ke, semua dikategorikan sebagai dadah. Tapi biasanya kita ni, orang kata cakap-cakap kampung ni, kita akan kata macam tu lah. Kita akan kata dadah ni serbuk putih tu dadah. Kalau kita tengok dalam TV kan, polis buat tangkapan, letak sikit kat lidah, sudah kat tepi, yang tu lah dadah. Kalau daun-daun sebenarnya kita tak katakan dadah kan. Tapi itu mungkin fahaman yang kita patut perbetulkan lah. Kalau kita sebut kata dadah ni, apa saja yang boleh positif urin yang ada dalam harta dadah berbahaya, itulah yang dikategorikan sebagai dadah. Sangat-sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Senang cerita, kita boleh kata kalau dah terjebak kepada dadah ni tuan-tuan, tak ada jalan keluar lah. Tak ada jalan keluar. Macam mana orang yang boleh pulih? Tanya mereka betapa kuatnya mereka nak survive ni, untuk nak pulih ni. Tanya mereka betul-betul tuan-tuan. Mereka pun nak bercakap pasal dadah pun kadang-kadang orang kata meremang bulu roma ni. Dia takut, takut nak bercakap, nak mengatakan pulih pun takut. Tapi mereka dah berjaya, alhamdulillah lah, mereka dah boleh pulih lah daripada masalah penyalahgunaan dadah. Bukan tak ada yang pulih tuan-tuan, banyak success story yang kita boleh tunjukkan, yang kita boleh orang kata, contoh pun boleh tengok dalam Facebook AEDK ataupun program-program AEDK yang kita bawa mereka-mereka yang dah pulih daripada masalah penyalahgunaan dadah ni. Bukan tak ada, dan banyak juga yang pulih daripada masalah penyalahgunaan dadah. Tapi betapa sukarnya mereka nak pulih, itu yang kita kena ambil tahu tuan-tuan, kesukaran dia tu. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara lagi yang saya nak sebutkan adalah usaha yang telah kita buat ataupun inisiatif yang telah kita buat di AEDK, khususnya di AEDK daerah Petaling ni tuan-tuan, daripada tahun 2016 lagi. Pengisytiharan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Zahid Hamidi, di Lawas Sarawak pada Februari tahun 2016. Program PDH, perangi dadah habis-habisan, bermula daripada PDH itulah tahun 2016 kita mula menggempur kawasan ni tuan-tuan. Nak bagi jadi dia punya jumlah yang saya sebutkan tadi, daripada 2000 lebih kes sehingga pada hari ini 1279. Nak menurunkan kes itu, kita bermula bukan setahun, bukan dua tuan-tuan, lebih daripada 5 tahun. Lepas program perangi dadah, kita buat pula projek rintis. Lepas projek rintis, kita buat sekarang ni program KBT, kawasan berisiko tinggi, iaitu Mukim Petaling dan Mukim Damansara. Target kita adalah untuk mengawal penyalahgunaan dadah, mengurangkan kes-kes penyalahgunaan dadah. Itulah kita punya target dan harapan kita. Dan kena bantulah, bantu dari segi apa yang saya sebut tadi. Yang pertama, institusi rumah. Yang kedua, community empowerment. Tapi alhamdulillah, kita ada kajian yang kita buat di kawasan ni lah, iaitu biasanya kita buat tahap kesediaan Community Readiness Index. Untuk Community Readiness Index, 5 tahun lepas PJS 1 sampai PJS 6, 1 sampai 6 mencecah sekitar lebih kurang 7, 5 tahun ke 6 tahun lepas. Kemudian kita naikkan lagi sampai ke PJS 10, PJS 1 sampai ke PJS 10, dan kita jumpa komuniti secara rambang tuan-tuan. Bukannya kita pergi cari dekat KRT ke, Persatuan Penduduk ke apa ke, tak. Secara rambang, yang mana-mana kita jumpa depan Sunway Pyramid ke, dekat mana-mana lah, dekat mana-mana secara rambang dekat kawasan PJS 1 hingga PJS 10 telah menunjukkan peningkatan tahap kesediaan komuniti.
daripada skala 7 itu meningkat sampai ke skala hampir-hampir ke skala 9, skala 8 dan skala 9. 8 dan 9 ini adalah pengembangan ataupun pemilik hak. Maksudnya komuniti di kawasan ini, khususnya pemimpin-pemimpin komuniti yang banyak berurusan dengan AEDK. Saya rasa mungkin ada sebahagian tuan-tuan yang mengenali saya ataupun pernah berurusan dengan kami di pejabat AEDK, di Dewan Pejabat Ahli Majlis Zon 24 ni pun pernah 2-3 kali kita buat program, kita invite rakan-rakan kita daripada kawasan-kawasan sini untuk kita buat TOT Community Empowerment. Kita buat dekat situ banyak tempat lah di kawasan-kawasan khususnya PJS 1 hingga PJS 10 untuk kita nak develop, untuk kita nak bangunkan satu community empowerment yang kuat dan boleh kita bersama-sama ke arah membasmi ataupun mengawal isu dan masalah penyalahgunaan dadah ni. So alhamdulillah tuan-tuan, bila dah sampai ke tahap 8, sampai ke tahap 9, maksudnya komuniti tu sendiri dia ada ownership, dia rasa dia sendiri nak jaga tempat dia ni. Dan salah satunya inisiatif yang dibuat oleh pihak masjid pada hari ini. Mungkin biasanya tuan-tuan dengar ceramah agama dan sebagainya, yang dekat depan tuan-tuan ni bukan ustaz tuan-tuan, baru nak start So hari ini kita bercakap pula dengan yang berkaitan dengan isu dan penyalahgunaan dadah di kawasan dan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita lah. Okey, saya ada sedikit masa lagi. Sedikit statistik yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan jumlah penagih dadah dalam negara kita. Ini yang saya ambil untuk last 2021, so data yang terakhir lah 2021. 2022 pun saya rasa dah complete dah tu, tapi saya tunjukkan tuan-tuan yang sahih dululah untuk 2021. Kalau ikutkanlah, kita di negeri Selangor ni kita berada di tempat yang ketiga. Tempat yang pertama dalam Malaysia adalah Kedah, tempat yang kedua Johor, dan tempat yang ketiga adalah Selangor. Maksudnya dari segi banyaknya bilangan penagih dadah. Tetapi jika kita convertkan pula dengan nisbah penduduk, kalau kita nak bandingkan penduduk Johor dengan penduduk Kedah, dia tak sama dengan penduduk Selangor. Penduduk Selangor ramai, 6 juta lebih. Penduduk Kedah dan penduduk Johor saya rasa tak boleh menandingi penduduk Selangor. Kalau ikutkan dari segi nisbah penduduk, kita berada di negeri yang ke-13. Maksudnya orang kata apa, okey lagi lah dia punya nisbah penduduk dengan bilangan penyalahguna dadah tu. Tapi bukan bermakna okey kita patut rasa selesa, kita patut rasa okeylah tempat aku dah okey, tak ada dadah dan sebagainya. Tidak. Benda ni dia semakin hari dia semakin ke depan. Samalah macam transaksi jual beli dadah. Kalau kita tengok rakan-rakan kita PDRM saban hari mengadakan operasi dan sebagainya, mereka kena lebih cekap daripada penagih dadah itu untuk mengesan token-token dadah ni. Transaksi jualan dadah, kalau tuan-tuan tengok menggunakan aplikasi Telegram, dah tak jumpa dah face to face macam ni, menggunakan kibat penghantaran dan sebagainya. So lebih moden ke depan lah. So anggota-anggota berkuasa, pihak berkuasa kita khususnya PDRM, mereka lebih ke depan untuk berhadapan dengan isu-isu inilah bagi menangani isu dan permasalahan dadah. Dan dalam berita 2-3 hari lepas pun kita tengok rampasan dadah jutaan ringgit lah. Saya rasa saban hari lah kita akan dengar saja apa sahaja berita-berita yang berkaitan dengan rampasan-rampasan dadah ni memang sentiasa dibuat oleh pihak PDRM bagi memastikan persekitaran kita, negeri kita, negara kita bebas daripada isu dan penyalahgunaan dadah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pesanan akhir saya lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebagai umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam khususnya berada di negara Malaysia ni yang aman, damai, paling penting kalau kita berbalik kepada perkara pertama yang saya cakap tadi, asasnya adalah institusi keluarga itu sendiri. Jika kita boleh membentuk institusi keluarga kita, saya pesan ni untuk saya tuan-tuan, untuk saya dulu baru untuk tuan-tuan. Saya pesan untuk saya dulu dan untuk tuan-tuan dan tuan-tuan yang ada di masjid ini pada hari ini, untuk kita sama-sama memperkukuhkan dulu institusi keluarga kita. Kita ambil tahu segala apa yang berlaku dalam keluarga kita dulu. Bila institusi keluarga kita dah kukuh, insya-Allah barulah kita ada satu faktor daya tahan yang kuat, daya tahan diri kita sendiri, daya tahan anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Barulah mereka boleh menempuh cabaran di luar sana yang kita tak tahu tuan-tuan. Cabaran kat luar ni kita tak tahu, macam-macam cabaran. Kadang-kadang tak terfikir di akal kita, tetapi itulah yang berlaku dan itulah cabaran yang perlu kita tempuhi. Sekiranya kita tak ada kekuatan, kita takut-takut akan berlakulah isu-isu yang tidak diingini dan mungkin akan menyebabkan kita dan ahli keluarga kita terjebak kepada masalah-masalah pelancongan sosial, khususnya penyalahgunaan dadah. Itulah yang kita takut tuan-tuan dan puan-puan. So saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini.
InsyaAllah sama-samalah kita menjadikan diri kita, ahli keluarga kita, kawasan kita sekarang kita bebas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Salurkan aduan kepada kami melalui talian hotline yang saya sebutkan tadi, 1800 22 2233 dan 019 626 2233. Dan bila-bila masa saja tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi talian 24 jam yang berkaitan dengan isu dan penyalahgunaan dadah, ataupun tuan-tuan memerlukan khidmat nasihat psikososial, maklum balas dan apa-apa sajalah yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isu dan penyalahgunaan dadah, boleh hubungi kami bila-bila masa. Dan saya juga mengalu-alukan, silalah ke pejabat saya di AEDK Daerah Petaling tingkat 2 Bangunan Persekutuan Petaling Jaya untuk kita memperkukuhkan lagi hubungan antara AEDK bersama dengan komuniti. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan nak buat program 30 orang datang pun, datanglah ke pejabat saya, insya-Allah ada masa, ada kelapangan, tarikhnya tu kita boleh set, kita akan buat apa sahaja program. Yang penting matlamat kita untuk memastikan persekitaran kita bebas daripada sebarang isu penyalahgunaan dadah. Baik, tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya doakan yang baik-baik belaka kepada untuk kita semua, tuan-tuan dan puan yang berada di rumah Allah ini, dan insya-Allah semoga kita akan sentiasa diberi rahmat dan berkat kehidupan kita hendaknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.